Hai, saya T. Kwang Yong, nombor matrik 279351. Nama saya ialah Lim Ji Hang dan nombor matrik saya ialah 277455. Saya Tang Mei Ting, nombor matrik 279279. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Syahada binti Abdul Anim, nombor matriks 280329. Nama saya Suni Kharijin. Nombor matrik saya 279129. Nama saya Ramanathan Alias Ashwin, anak lelaki Mutu Parlimen, dan nombor matrik saya ialah 280545. Hai, salam. Saya baru pindah ke sini. Harap kita dapat jaga sesama antara satu sama lain lah. Apa lalu ni? Nak tempat sendiri bersih tapi tempat orang lain kotor pula ni. Siapa je tempat lain? Kau tak puas hati? Main gaduh. Aduh, cina pendatang. Apa salah jiran ni? Hello Ashwin, boleh tak kurangkan suara lagu kau ni? Sudah 12:30 malam, nak tidur Merepek tu. Rumah aku suka hati aku lah. Kau nak buka lagu kuat-kuat ke, tak buka lagu ke? Apa yang mengganggu kau tu? Kalau Asyik komplain tu tinggal je lah. Aku pun tak nak duduk dengan jiran yang Asyik komplain ni. Dah, pindah je. Nyampar. Hello Jeffrey, apa salah dengan jiran semua dekat saya ni? Tak nak peduli saya, sapu barang kotor depan gate rumah saya, buka lagu dengan suara yang kuat semasa orang nak tidur. Alahai lah ni semua. Hai James. Baik James, jangan risau. Nanti saya akan mengadakan satu mesyuarat untuk mengumpulkan semua orang bagi menyelesaikan masalah ini. Baik, jangan risau. Hai Alia. Hai. Apa khabar? Boleh pinjam sikit garam guna tak? You tak ada duit ke nak beli garam sendiri? Bukanlah, saya sedang masak untuk keluarga saya dan garam tidak cukup untuk diguna. Tak boleh. Kenapa tak boleh? You guna garam I untuk masak makanan tak halal. Walaupun sikit. Dah. Pergi beli garam sendiri. Hai, awak dah masak tak? Sebab saya ada sedikit hal nak balik kampung. Bolehkah awak tolong saya jaga anjing saya? Nak jaga anjing? Tak boleh. Saya ada banyak kerja ni. Bolehlah sebab dia badan besar. Tak apalah, saya minta kawan saya tolong jaga anjing saya. Baguslah tu. Kan ada orang nak jaga. Kenapa nak panggil saya ni? Bazir masa je. Okey, dengan ini saya akan memberikan beberapa pandangan saya tentang masalah ini dan juga menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, kita perlulah saling membantu dan juga bertolak ansur. Hal ini kerana apabila jiran kita menghadapi masalah, kita perlulah membantu dan juga memberikan perhatian yang cukup bagi mereka. Hal ini telah memberikan banyak manfaat kepada kita dan juga menjaminkan kehidupan yang harmoni dan juga kesejahteraan. Yang kedua, kita perlulah saling menghormati dan juga bersatu padu.
kita perlulah bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dan juga kita perlulah hormati semua orang. Contohnya, kita akan menghormati jiran kita dengan tidak membukakan suara yang tinggi ataupun muzik yang tinggi selepas pukul 12 malam. Sebab hal ini telah mengganggukan semua orang dan juga merupakan sikap yang negatif. Jadi, dengan ini adalah pandangan saya. Harap semua orang akan belajar dan juga menghormati antara satu sama lain. Setelah melihat video tersebut dan mendengar penerangan daripada Tuan Kaijen, saya sedar bahawa saya yang bersalah dan bukannya jiran-jiran saya yang cuba bersapa teguh. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf kepada jiran-jiran saya atas segala kesulitan dan masalah yang telah saya timbulkan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini atas nasihat Tuan Kaizen untuk memohon maaf kepada jiran-jiran yang terasa hati dengan perbuatan saya. Saya mengaku saya biadab dan tidak menghormati sesama jiran. Khususnya kepada Zihang, saya minta maaf kalau terasa hati dengan sikap saya yang kasar. Dan tidak lupa juga kepada Kuang Yang. Saya minta maaf kerana tidak bertegur sapa dengan jiran sebelah saya sendiri dan tidak mesra sesama jiran. Saya harap selepas ni kita sama-sama boleh hidup berjiran secara harmoni dan saling mengambil berat antara satu sama lain. Terima kasih semua dan saya minta maaf atas salah silap saya. Okey, saya juga memaafkan kepada Alia dengan Ashwin lah. Kan ni masalah kecil sajalah. So, kita harap dapat kerjasama lain kali atau saling membantu lah. Saya pun memaafkan Ashwin. Harap saya juga dapat membantu anda pada masa depan. Saya menerima minta maaf daripada Alia. Saya berharap kita boleh menjadi jiran yang harmoni. Terima kasih Zihang kerana memaafkan saya. Saya juga harap kita sama-sama dapat berbaik dan menjadi jiran yang saling membantu. Salah satu faktor yang menyebabkan isu berjiran antara masyarakat majmuk adalah kerana masih terdapat orang yang mempunyai atau mengamalkan niat diskriminasi kaum di negara kita. Pada masa kini, masalah berjiran yang sering berlaku di negara kita biasanya bermula dari berjiran dengan kaum yang berlainan. Kebanyakan akan memilih atau memindah ke sesuatu tempat atau rumah yang berjiran dengan kaum yang sama kerana mereka menganggap bahawa jiran mereka akan lebih mengetahui keadaan mereka dari segi pantang-larang, adat dan sebagainya. Contohnya, kaum India atau Melayu yang tidak biasa atau tidak suka dengan jiran yang berkaum Cina yang membela haiwan seperti anjing akan sentiasa membuat adaran kepada pihak berkuasa ataupun bergaduh antara satu sama lain secara sengaja walaupun pemilik haiwan atau haiwannya tidak berbuat salah. Seterusnya, cabaran berjiran dalam masyarakat majmuk menjadi lebih serius adalah akibat manusia yang mengamalkan sikap individualistik atau sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, terutamanya orang muda. Pada masa kini, kebanyakan orang yang mengamalkan sikap individualistik tidak akan mementingkan kepentingan berjiran dan tidak suka mengambil berat berkaitan hal orang lain kerana mereka hanya sibuk untuk bekerja keras untuk mencapai kejayaan dalam aspek pekerjaan yang telah menjadi rutin kehidupan harian mereka. Maka ini telah mengakibatkan mereka tiada masa untuk berkomunikasi dan mengenali jiran yang bersebelah dengan mereka atau di sekelilingnya. Mesti anda tanya-tanya, apa sebabnya berlaku masalah kejiranan dalam masyarakat berbilang kaum ni? Faktor pertama, berlakunya cabaran kejiranan dalam masyarakat majmuk ialah disebabkan semangat solidariti kaum yang tinggi sehingga mengabaikan kepentingan kaum yang lain. Apa itu semangat solidariti kaum ni?
Semangat solidariti kaum ni ialah sikap atau semangat berpuak-puak dan mementingkan kepentingan kumpulan etnik sendiri sahaja tanpa menghiraukan kewujudan etnik yang lain walaupun hidup dalam komuniti kejiranan yang sama. Di Malaysia, kewujudan semangat solidariti kaum ini menyebabkan sudut sosial masyarakat majmuk hanya menjurus kepada kepentingan etnik masing-masing berbanding untuk tujuan bangsa Malaysia. Hal yang sama turut berlaku dalam komuniti jiran di Malaysia, terutama apabila sesuatu etnik majoriti sahaja yang kebiasaannya diraikan di satu-satu kejiranan. Contohnya, jika sesebuah kawasan kejiranan didominasi oleh etnik Melayu, maka hanya penglibatan, perayaan dan aktiviti berkaitan etnik Melayu sahaja diutamakan tanpa mengambil berat penglibatan etnik yang lain. Lama-kelamaan, solidariti kaum akan menyebabkan ketegangan hubungan antara masyarakat majmuk berbilang kaum dan memperluas jarak sosial sesama jiran berlainan etnik. Selain itu, komuniti kejiranan berbilang kaum cenderung untuk mempunyai prasangka yang negatif kepada jiran daripada keturunan atau agama yang berbeza. Maksud prasangka adalah membuat sangkaan tanpa bukti yang kukuh. Sebaliknya, hanya berasaskan generalisasi umum atau stereotip, serta selalunya mengenai sangkaan buruk. Sikap ini menjadi penghalang kepada hubungan mesra antara etnik serta mendorong kepada perbalahan etnik dalam komuniti kejiranan. Kebiasaannya, mereka yang membudayakan prasangka ini selalunya sukar untuk menerima kenyataan tentang fakta sebenar serta tidak terbuka untuk berbincangan tentang prasangka tersebut. Mereka selalunya lebih selesa untuk berprasangka buruk terhadap jiran majmuk yang lain walaupun mengakibatkan unsur-unsur kerenggangan kaum dan salah faham. Contoh prasangka yang sering ada dalam komuniti di Malaysia ialah prasangka bahawa Malaysia ialah tanah air untuk Melayu sahaja dan bukan untuk etnik yang lain. Justru, prasangka seperti ini akan mengakibatkan sukarnya untuk memupuk satu bangsa Malaysia dan semangat patriotisme dalam diri masyarakat bukan Melayu. Lebih-lebih lagi apabila mereka merasakan diri sendiri sebagai pendatang di Malaysia. Namun begitu, masih ramai komuniti kejiranan berbilang keturunan dan agama yang gemar berprasangka terhadap jiran yang lain, seolah-olah sudah sebati dengan perbuatan tersebut. Rukun negara diperkenalkan di Malaysia selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Tujuan utama rukun negara diperkenalkan adalah untuk menggariskan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Elemen perpaduan berkait rapat dengan kejiranan. Apabila timbulnya isu cabaran kejiranan, ini turut akan memberi kesan kepada pembentukan perpaduan dalam masyarakat. Maka, perpaduan dalam rakyat yang berbilang etnik akan terjejas. Ini akan menyebabkan kepentingan rukun negara diabaikan. Kesan yang kedua adalah kepentingan kerjasama dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat tidak lagi dipentingkan. Nilai kerjasama dan bersatu padu dipupuk dan diamalkan di banyak tempat. Kawasan kejiranan merupakan salah satunya tempat. Apabila berlakunya isu cabaran kejiranan, nilai kerjasama dan bersatu padu diketepikan. Dan ini merupakan puncanya yang menyebabkan masyarakat berpecah belah dan juga menjadi sebab kepada permusuhan kaum yang akan berlaku. Contoh permusuhan kaum yang telah berlaku di Malaysia sebelum ini adalah peristiwa 13 Mei 1969. Cabaran kejiranan dalam masyarakat majmuk telah membawa kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Pertama ialah amalan rasional semakin dipinggirkan. Hal ini kerana masyarakat pada zaman kini semakin malas dan telah menimbulkan banyak masalah.
Alasan malas sering digunakan oleh masyarakat untuk terkecuali kegiatan yang tidak berminat. Ini menyebabkan masyarakat bermalas-malasan dalam aktiviti komuniti. Masyarakat juga asyik menggunakan kemudahan teknologi sehingga tidak mengambil berat tentang kejiranan, menyebabkan kekurangan komunikasi antara kejiranan. Alasan malas menyebabkan sifat rasional dipinggirkan oleh masyarakat dan memberi kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Kesan kedua kepada pembinaan negara dan bangsa ialah mencetuskan pemusuhan masyarakat mazmum. Dalam era globalisasi ini, setiap orang mempunyai telefon pintar, tetapi sesetengah orang menyalahguna dengan mengambil gambar atau merakam pergaduhan antara kejiranan dan viralkan di internet. Ini melahirkan komen yang mengancam dan mengkritik unsur kaum. Selain itu, masyarakat yang individualistik dan tidak bersopan juga akan membawa budaya buruk dalam kalangan kejiranan disebabkan salah faham antara kejiranan yang berbilang kaum. Keadaan ini akan mencetuskan pemusuhan dalam kalangan masyarakat. Perkara-perkara ini akan menjejaskan pembinaan negara, bangsa dan masyarakat. Antara cadangan untuk menangani cabaran berjiran di masyarakat makmum ialah meningkatkan kesedaran pendidikan dari segi nilai moral terutamanya dalam kalangan anak muda. Hal ini kerana kepentingan semangat berjiran amat penting untuk pembangunan dan keharmonian negara kita. Pihak sekolah berperanan untuk mendidik pelajar-pelajar tentang kepentingan semangat kejiranan melalui pendidikan seperti meningkatkan penanaman nilai moral dalam hati pelajar masing-masing. Hal ini akan menyebabkan sikap murni dan bermoral seperti saling membantu dan amalan berjiran dikukuhkan di dalam hati pelajar. Nilai moral juga memupuk semangat kejiranan dan nilai kerjasama dalam kalangan masyarakat di negara ini. Nilai kerjasama dapat menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan dapat membentuk jati diri yang baik dalam diri setiap masyarakat. Cadangan yang seterusnya ialah mengadakan program pertukaran budaya antara kaum. Dengan ini, kerajaan berperanan untuk mengadakan pelbagai program gabungan masyarakat dan menggalakkan mereka mengenali budaya etnik yang lain. Sebagai contoh, pada musim perayaan Aidilfitri, kaum Melayu di negara ini memakai baju kurung dan baju Melayu yang merupakan pakaian tradisional kaum Melayu mengikut negeri masing-masing. Manakala pada musim perayaan Tahun Baru Cina, kaum Cina memakai pakaian Cheongsam serta pakaian bertemakan warna merah yang dianggap sebagai simbolik kejayaan. Seterusnya, pada musim perayaan Deepavali, kaum India memakai sari dan berkumpul di kuil-kuil untuk bersembahyang. Perayaan-perayaan ini walaupun tidak disambut oleh etnik yang lain, namun mereka seharusnya meraihkan bersama-sama supaya lahir rasa kasih sayang antara masyarakat berbilang kaum. Cadangan menangani cabaran berjiran dalam masyarakat majmuk ialah kerajaan mengadakan kempen bulan Hari Kemerdekaan. Setiap tahun, kerajaan akan mengadakan kempen bulan Hari Kemerdekaan pada bulan Ogos seperti kempen Kibala Jalur Gemilang supaya dapat memupuk semangat patriotisme dan semangat kejiranan dalam kalangan penduduk. Masyarakat boleh meningkatkan kefahaman terhadap perjuangan-perjuangan tokoh negara melalui kempen bulan Hari Kemerdekaan yang melibatkan semua penduduk. Dengan ini, masyarakat dapat sedar akan kepentingan perpaduan dan semangat kejiranan dalam mengekalkan keharmonian dan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, cadangan menangani cabaran berjiran dalam masyarakat mazmum ialah menghidupkan konsep rukun tetangga. Aktiviti yang diadakan oleh rukun tetangga dapat meningkatkan semangat kejiranan dan semangat patriotisme. Contohnya, skim rondaan sukarela melibatkan semua penduduk tanpa mengira kaum untuk menjalankan kawalan keselamatan di kawasan kejiranan masing-masing. Dengan ini, hubungan kejiranan dalam kalangan penduduk akan semakin erat dan semangat kejiranan dapat dipupuk.